Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana sahaja anda berada, dan malam ini kita teruskan perbincangan kita dalam wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, masuk ke siri 43. Malam ini kita akan menyentuh tentang surah At-Taubah ayat 38. Baik, yang tajuknya kewajipan berjuang dan haram berdiam diri. Dan seperti biasa, majlis ilmu kita ini dibawakan secara langsung melalui penstreaman audio, platform Facebook dan juga Zoom oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Baik. Jadi siri ke-43 pada malam ini berkenaan dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada allazina amanu, keluar berjuang atau berjihad fi sabilillah dan tidak berdiam diri di rumah. Mengapa disebutkan di sini tuan-tuan? Tidak berdiam diri di rumah, ada dia punya alasan ataupun juga sebab dan musababnya. Baik, seperti biasa kita tengok kepada ayat yang akan dibicarakan pada malam ini, iaitu ayat 38 dan 39 dalam surah At-Taubah. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Baik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, malakum. Kalau dalam bahasa kita ni tuan-tuan, malakum. Kalau bahasa cakap bahasa kasar ni apa ni? Kan? Kalau bahasa kasar kita apa ni? Begitulah. Malakum. Apa sebabnya? Ini kalau dari sudut bahasa yang standard. Kalau bahasa kasar kita, bahasa pasar, apa ni? Apa cerita ni? Iza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Apa sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, wahai orang beriman, infiru, berangkatlah, fi sabilillah, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, saqaltum, rasa daripada perkataan saqalan ni berat. Okey, bila Allah kata berangkatlah kamu untuk berperang pada jalan Allah, saqaltum, kamu rasa berat, ilal ardi, kamu rasa berat dan ingin tinggal di minal akhirah. Allah tanya mereka tadi, apakah kamu redha, kamu puas dengan nikmat, apakah kamu puas, kamu redha dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kepada kehidupan kamu di akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya, padahal nikmat hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan hidup di dunia ini berbanding dengan akhirat itu illa melainkan sedikit.
Ini usul dalam bahasa Arab lah. Jadi yang kita faham ialah nikmat di dunia ini sedikit berbanding dengan di akhirat itu banyak. Baik. Kemudian ayat yang 39 ada sambungan dia, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat, yakni ke medan perang, yu'adzibkum, nescaya Allah akan menyiksa kamu azaban alima, dengan azab yang pedih, wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan menukarkan dan digantikan kamu dengan qauman ghairakum, kaum yang selain kamu, wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan dapat memberikan kemudaratan kepadanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Baik. Wahai orang beriman, apa sebab kamu apabila diperintahkan untuk pergi ke medan perang, kamu rasa berat hati untuk pergi dan masih lagi sementara berbanding dengan akhirat yang kekal abadi dan penuh nikmat? Dan Allah tegaskan tidak ada stable. Wamal fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Jadi kehidupan di akhirat, kehidupan di dunia tadi hanyalah sedikit saja jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Dan kalau kamu tidak berangkat, manakala kamu tidak pergi ke medan tempur, nescaya kamu akan diazab dengan azab yang pedih, dan Allah akan tukarkan dan gantikan kamu tadi itu dengan kaum yang lain, dan wala tadurruhu, dan maknanya apa dia panggil, keengganan kamu untuk pergi ke medan tempur tadi itu tadurruhu syai'a, tidak membawa sebarang mudarat kepada Allah Taala. Dan ingatlah bahawa Allah itu maha berkuasa segalanya. Baik. Apakah sebab penurunan ayat ini, tuan-tuan? Ayat ini diturunkan untuk berikan semangat ataupun motivasi dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk. Baik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif dan perang Hunain, baginda memerintahkan umat Islam agar memerangi tentera Byzantine ataupun Rom Timur. Setelah baginda mengetahui yang Hercules, raja Byzantine ataupun Rom Timur tadi, telah bersiap siaga dengan dia punya batalion dia lah kan, dengan pasukan tempur untuk menyerang Madinah. Jadi bila balik daripada Taif dan juga perang Hunain, Nabi arahkan kepada para sahabat, okey, get ready kamu semua, kita akan pergi ke Tabuk. Kan, kita akan pergi ke Tabuk untuk memerangi empire Byzantine ataupun Rom Timur di sana. Baik. Berlaku pada musim panas. Kita imbas kembali, tuan-tuan, kita baca kitab sirah, kita akan dapati bahawa perang Badar berlaku pada musim panas dalam Ramadan, kan, tahun ke-2 Hijrah umpamanya. Dan berlaku musim panas yang kedua ialah ketika pokok kurma mula berbuah dan menampakkan hasil, sehingga umat Islam rasa berat untuk keluar berjihad. Dia ada 2 poin. Yang pertama ialah berlaku pada musim panas. Bayangkan. Yang kedua ialah ketika hasil tanaman mula berputik. Berputik pula, berbuah, kan. Maknanya boleh dituai lah. Baik. Dan mereka lebih suka berteduh di rumah. Untuk santai-santai serta menikmati harta benda. Kalau kita ini dalam konteks apa dia, kita duduk tengok TV, duduk makan-makan, kan, dan keluar berjihad.
Sebab apa? Yang pertama musim panas. Yang kedua, dah hasil tanaman nak dapat dikutip ataupun dituai. Baik, setelah sekian lamalah biasanya setahun sekali kan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keadaan umat Islam yang pada masa itu agak keberatan untuk keluar berjuang, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Wahai orang beriman, apa sebab kamu tak nak keluar ataupun berangkat ke medan perang? Kan? Saqaltum ilal ard, dan kamu rasa berat dan nak tinggal di rumah kamu. Adakah kamu reda dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara ini? Kan? Ta'ala menyuruh kepada allazina amanu, orang yang beriman yang tinggal di Madinah. Sebab kita maklum bahawa ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu ini diturunkan di Madinah dan kawasan sekitarnya lah kan, untuk keluar berjihad fi sabilillah, menolong agamanya. Dan secara khusus ayat ini diturunkan ketika perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Ketika perang Tabuk mana sebelumlah kan, bukan ketika perang sedang berkecamuk ni ayat itu turun, tidak. Jadi turun ketika perang Tabuk, artinya sebelum Nabi SAW dan para sahabat berangkat daripada Madinah ke Tabuk. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk berjihad, yang tadi pun dah disebutkan, yang mana sebahagian umat Islam yang ada di Madinah pada masa itu enggan untuk keluar berjihad. Madinah masa itu kemarau yang teruk. Kita boleh fahamlah tuan-tuan, tak? Kalau kemarau yang teruk bermakna orang yang penduduk Madinah ini dalam kalangan allazina amanu, orang yang beriman kan, selaku ketua keluarga dan juga mereka yang layak menyertai perang. Kalau orang mustadafin tak layak, wanita tidak layak, orang tua kan, yang kategori tua bukan dewasa kan, maknanya yang haram, maknanya yang yang berusia lah. Kalau kita ini barangkali masuk dalam usia warga emas kan, kanak-kanak kan, orang yang uzur, semuanya tadi mereka tidak layak untuk menyertai perang. Baik, yang pertama ialah Madinah pada masa itu kemarau yang amat teruk. Baik, bila kemarau ni kita dapat agak bagaimana tanggungjawab keluarga, ketua keluarga untuk mendapatkan sumber air. Contohlah Madinah dengan Tabuk ini lebih 600 km. Ada saya tulis bawah ni ialah 683 km. Bila 683 km, hampir 700 km tuan-tuan, sudah tentulah perlukan kepada persiapan yang banyak, melebihi keperluan dalam siri-siri perang yang terdahulu. Kan, kerana perang yang terdahulu tidaklah jauh kan, kalau Badar, Uhud di sekitar Madinah saja. Ini keluar berperang 600 km lebih. Artinya perjalanan tadi tu kan, perjalanan dengan kuda. Kan, perjalanan dengan kuda dan juga bawa unta untuk satu tempoh perjalanan yang jauh dan juga memakan masa yang agak panjang lah. Dan tambahan pula faktor cuaca yang agak ekstrim kan, pelbagai cabaran yang kita kadang-kadang nak keluar semayang ke masjid surau ke surau pun hujan taklah hujan biasa je lah kan, kadang rintik-rintik, kalau gerimis tak apalah kan, jadi tak pergi. Walhal benda ni tak ada masalah sebenarnya pun. Baik, yang ketiga ialah di Madinah pada masa itu musim menuai hasil tanaman. Musim menuai hasil
taman. Yang keempat ialah suhu yang tinggi dan cuaca yang amat panas. Dan yang kelima ialah rasa gerun ataupun rasa gentar, takut kepada tentera Byzantine. Sebab apa? Sebab ini tahun ke-9. Tahun ke-9 berbanding dengan tahun yang kedua hijrah, contohlah kata tak, ataupun juga tahun yang ketiga. Kan kalau kita dapat lihatlah, kita bagikan kepada dua tahap. Zaman pentadbiran Islam, pemerintahan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Kan 10 tahun kan. Dari sudut persenjataan dan bilangan umat Islam juga semakin ramai. Tentera muslimin yang terlatih dalam perang ini juga semakin ramai berbanding dengan pada 5 tahun yang pertama. Kan kalau dari sudut persiapan dan kelengkapan. Tapi oleh kerana Rom Timur ataupun Byzantine ini satu kuasa yang cukup besar pada masa itu, menyebabkan masyarakat pada masa itu gerun. Kalau kita ini barangkali macam Amerika Syarikat lah, kan. Baik. Atas dasar itulah allazina amanu tadi, warga Madinah tadi disuruh untuk meningkatkan semangat juang di medan tempur ataupun di medan perang. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kepada mereka. Nak sebut kepada mereka, kita baca ayat ni. Kita baca ayat ini. Kamu reda, kamu suka kan kehidupan dunia ini banding dengan kehidupan akhirat. Kita tanya siapalah dalam kalangan kita orang Islam hari ni. Kita tanya, adakah kamu reda, kamu suka ke seronok ke duduk atas kehidupan dunia ni? Kan berbanding dengan kehidupan akhirat. Bagi orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, dunia habis. Kan seronok ada. Kita enjoy sakat, mati habis. Bagi kita kehidupan dunia ini bersifat sementara. Dan ada dalam satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa maknanya penjara itu sebagai dunia sijnul mukmin. Kan dunia itu ibarat penjara kepada orang mukmin. Maknanya kita ni tak boleh nak bergerak banyak, kan, tidak boleh nak bergerak banyak, artinya bebas ke sana kemari, kita terikat kepada peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adakah yang beriman kita percaya tak seronok, kan, kerana kehidupan di akhirat nanti ada lagi yang lebih, kan, segala-galanya. Jadi seolah Allah kata kepada mereka, amat menghairankan, apakah kehidupan di dunia yang fana ini lebih menggiurkan kamu semua daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kan? Jadi Allah tanya mereka, amat menghairankan. Kalau kita ni pelik ajaib lah. Kan, apakah kehidupan dunia yang fana, kan, bukan abadi, fana ni fana lah, kan. Kehidupan dunia yang bersifat sementara, yang tak lama, yang tak kekal ini lebih menggiurkan kamu, menyeronokkan kamu semua daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Padahal kesenangan dan kenikmatan amatlah sedikit jika dibandingkan dengan kesenangan yang ada di akhirat nanti. Nikmat dunia sebenarnya hanyalah fata morgana yang menipu. Kalau dulu-dulu ni ingat nampak bila kita jalan atas jalan raya, nampak air. Kan? Nampak macam air. Bila sampai tak ada air pun, itu adalah fata morgana. Maknanya pandangan kita ni tertipu dengan silauan pancaran matahari ke atas jalan raya lah. Kan? Jadi fata morgana yang menipu, sedangkan nikmat akhirat amat indah dan menyeronokkan, mulia. Kan? Tapi begitulah kita manusia. Kita manusia hari ini ramai orang yang mengejar dunia, bukan menjadikan dunia itu sebagai alat ataupun jambatan untuk menuju dan sampai ke akhirat. Baik.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu. Ma lakum. Allah kepada orang beriman, kepada orang Islam, ada dalam kalangan mereka yang tidak suka kepada peperangan. Betul lah, kan? Kita pun memang tak suka, tapi dalam konteks awal Islam, kerana tradisi masyarakat pada masa itu, kan, kalau yang di mana sahaja pun, bukan setakat pada zaman Nabi SAW, malah bila kita belajar tentang sejarah peradaban manusia di Melaka pun sama, kan? Bukan setakat di Melaka melawan kuasa penjajah British, perluasan Portugis, contoh perluasan kuasa oleh Portugis, perang. Kita barangkali kita tak banyak baca, kan? Saya sendirilah. Jadi apabila Portugis menakluk Melaka, kan, kita duk ingat seolah-olah okey dia akan conquer Melaka dan dia perintah untuk begitu, tak? Kan dia akan dia berperang juga dengan kawasan sekitarnya untuk meluaskan pengaruh kerajaan ataupun empayar Portugis pada masa itu. Kan, perang. Jadi ada dalam kalangan allazina amanu tadi, warga Madinah tadi, yang tidak suka kepada peperangan. Lalu Allah tegur sikap mereka dalam ayat ini, malakum. Saya dah sebutkan tadi, kan, apa cerita ni? Kan, kamu tidak suka kepada perang. Memanglah Islam itu sebagai agama yang damai. Islam tidak suka kepada peperangan, akan tetapi perang itu diizinkan apabila umat Islam itu ditindas, apabila umat Islam itu diancam dan sebagainya. Kan, dan Islam tidak memulakan peperangan. Begitu juga dengan perang Tabuk ini, tuan-tuan. Okay, perang Tabuk kita tengok dari sudut peta kedudukan dia lah. Dan ini adalah Madinah, ini Mekah, Taif. Bayangkan tadilah Nabi balik daripada Hunain dan Taif, kan? Kalau bagi kita ni mana apa balik tak sempat nak duduk lagi, kan? Tiba-tiba keluar arahan daripada Big Boss, okey, lepas ni kita ke utara pula, ke Tabuk, dalam baik, inilah dia Tabuk, kan, yang berhampiran ataupun tak jauh dengan sempadan Jordan ni. Okey, Tabuk tadi dah disebutkan, perang Tabuk berlaku pada musim panas tahun ke-9 Hijrah, dan perang kedua yang terbesar. Difahamkan bahawa Rasul SAW bersama dengan 30,000 tentera, kan, 30,000 bala tentera menuju ke Tabuk ini, dan juga perang yang terakhir bagi Nabi SAW. Okay, kawasan Tabuk ini 683 km sebelah barat laut kota Madinah. Baik. Semua umat Islam yang boleh berperang wajib menyertainya. Kan? Waktu diwajibkan umat Islam berperang tu, tadi dah disebutkan, adalah musim menuai. Jadi dari yang tanahnya agak sesuai untuk pertanian, maka kebanyakan orang Madinah adalah peladang ataupun petani, kan? Kalau pekebun ni yang kecil lah, jadi mereka ada ladang kurma, maka bila ladang kurma dan hasil kurma tadi itu dituai setahun sekali, maka atas dasar itulah mereka rasa cukup berat untuk nak keluar berperang. Fahamlah, kan? Kalau kita sendiri pun ibaratnya begitulah, kan? Jadi sebab apa? Sebab dengan faktor beberapa yang tadi, beberapa faktor tadi, dengan cuaca yang panas dan ekstrim, dengan kemaraunya lagi. Jadi atas dasar tadilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga, dan sebahagiannya memang ada golongan munafik. Golongan munafik itu kerja dia duk cucuk, tak payah keluar, kan? Baik. Firman Allah Subhanahu sabilillahi taqaltum ila al-ard. Maksudnya bila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, dan kamu rasa berat dan ingin tinggal di tempat
kamu. Sebagai persiapan menghadapi perang ini perkara biasa juga tuan-tuan, kita tengok Nabi SAW sarankan kepada para sahabat untuk berinfak dan bersedekah. Di sini kita dapat tengok kan sejauh mana dan betapa besarnya pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bawa apa? Bawa separuh hartanya. Separuh hartanya. Kuklah orang tanya macam mana harta dia tu. Kan? Harta dia maknanya duit lah. Kan? Biasanya kalau cara mudahnya begitu. Baik. Dan Abu Bakar Siddiq. 4,000 dirham. Kalau kita nak klik berapa? Bawa harta semua sekali. Bayangkan. Dan Abdul Rahman bin Auf. Ni orang bisnes. Dia bawa 200 rupiah perak. Baik. Abbas bin Abdul Muttalib. Biasa kita dengar nama Ibnu Abbas kan. Ini ayah dia. Kan? Al-Abbas ni. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bawa 90,000 dirham. Ini lagi orang kaya. Kan? 90,000 dirham. Dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi sahabat Nabi ni juga kita maklum ada dalam kalangan mereka yang kaya, kan, terutama yang Ansar, yang Muhajirin pun ada juga seperti Abdul Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dan sebagainya. Dan dalam kalangan Muhajirin, dalam kalangan Muhajirin pun ada yang kaya, kan, yang bisnes lah, meninggalkan segala harta, perniagaan dan sebagainya di Mekah dan turut sama berhijrah ke Madinah. Ikhlasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyumbangkan harta, dan yang kedua ialah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang Tabuk. Baik. Bagi golongan mustad'afin. Bagi golongan yang mustad'afin ini yang tak ada harta, mereka pun pergi jumpa Nabi. Mereka pergi jumpa Nabi, nak derma tak boleh tak? Kan, nak derma tak boleh. Habis apa yang boleh dilakukan? Lalu mereka pun pergilah jumpa dengan Nabi SAW dan tanya kepada Nabi, ada atau tidak kuda, kan, tunggangan yang boleh bawa lebih daripada seorang passengers. Kan? Ada ke tidak? Jadi kalau kita baca kisah perang Tabuk ini, nak ceritanya kan ada seekor kuda yang membawa 2 dan ada juga yang menyebutkan 3 orang naik dan juga bergilir-gilir. Dengan jarak yang jauh, kan, 683 km, hampir 700 km nak jalan, kan, biasanya dia bergilir lah, dia akan bergilir, kan. Baik, ini sebab ramai. Baik, jadi bagi golongan mustad'afin, mereka pergi jumpa Nabi, tanya, dan Nabi SAW cari kuda untuk ekstra lah, tak ada apa-apa, digunakan belaka. Terbayangkan tuan-tuan ada dengan 30,000 apa panggil tentera, bilangan tentera ni, mujahidin ini, bermakna minimum 30 ekor kuda, dan nak kena cari. Dan di samping itu juga orang dulu-dulu juga perang, mereka bawa unta. Mereka bawa unta sebab apa? Kan, sebagai bawa barang dan sebagainya lah. Baik. Dan akhirnya Nabi SAW mengalir air mata. Nabi mengalir air mata kepada umat Islam yang minat ni, yang ada keikhlasan, ada kesungguhan untuk pergi berperang, tapi tak dapat join. Sebab apa? Sebab tidak ada kenderaan. Kan, sebab tidak ada kenderaan. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah ini dalam ayat yang sama, cuma pada ayat 92 dan 93, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laisa 'ala du'afa
wala 'alal arda wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun iza nasahu lillahi wa rasulih. Baik, laisa 'ala du'afa. Maksudnya tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad. Sebab apa? Sebab keluar perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai warga Madinah dan wahai umat Islam, kamu semua diperintah kecuali, kan, tidak ada kecuali siapa dia, kan, ala du'afa, kepada orang yang lemah. Orang yang lemah ni cuma ulama moden hari ni dia justify lemah dari sudut apa, kan. Dalam konteks ini kita boleh faham antaranya ialah tidak ada kenderaan, kan, tidak ada kenderaan yang baik, yang bagus untuk dinaiki ataupun ditunggang kerana jarak antara Madinah dengan Tabuk itu jauh dan perjalanannya agak lama, kan, 3 minggu 4 minggu baru boleh sampai. Wala 'alal marda, dan yang kedua ialah juga tidak wajib kepada orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, dan juga tidak wajib kepada orang yang tidak dapat ataupun yang tidak ada harta. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqu, mereka tidak dapati apa yang mereka nak bagi. Sedangkan Nabi SAW, apa yang disebutkan tadi, okey, Nabi perintahkan, mana galakkan dalam arti kata perintah ni kepada umat Islam, pakai infak lah sikit seorang untuk nak, kalau kita bahasa mudah hari ni apa tuan-tuan, nak beli pedang dan sebagainya, semuanya pakai duit belaka tak. Jadi infak lah, kan, harta benda untuk mendapatkan sumber keuangan bagi membiayai kos ataupun peralatan perang, kan, dengan baju besinya, kan, dan berperang bukan hanya sekadar semangat. Tak. Mengapa kita dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bila keluar ke medan tempur, ke medan perang, Nabi pakai complete set pakaian ataupun uniform perang, kan, dengan helmet, dengan topi perangnya, kemudian dengan baju besinya, kan, dan sebagainya, kan. Apakah tak cukup dengan Nabi berdoa dengan kita ialah usaha, kan, usaha untuk menghadapi sesuatu dalam konteks dia. Ini kadang-kala berlakunya salah faham dalam kalangan masyarakat kita, kan. Salah faham, apalah nak sakit-sakitlah, kan, dah macam tu nak kata apa, kan. Tapi tidak begitu. Jadi artinya dalam konteks sunnah untuk kita menghadapi peperangan, bersiap siaga dengan kelengkapan yang secukupnya. Dengan kelengkapan yang secukupnya. Kita tengok pada awal 5 tahun yang pertama perang Badar, kan, umat Islam 300, kan, dan yang musyrikin 1000. Banding dengan kelengkapan perang, umat Islam ni tak berapa lengkap, dan banding dengan musyrikin ni memang komplit, kan. Turun dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah beri kemenangan. Tahun yang berikutnya perintah, kan, tidak taat, tidak akur kepada perintah. Di situ beri pentingnya adalah ketaatan kepada pemimpin dalam konteks perang itu sendiri, kan. Tak kira siapa-siapa, bila Nabi SAW berlantik seseorang untuk mengetuai perang, kan, maka kita, maknanya bagi umat Islam pada masa itu dan dalam konteks kita hari ini pun, bila dilantik seseorang yang layak atas kapasiti dia, maka kita mesti akur, patuh dan taat kepada ketua perang tadi. Baik, kemudian iza nasahu, orang yang tak ada apa-apa, nak derma, nak infak, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah Ta'ala, ma'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Bila mereka tu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya,
Tidak ada jalan lain dan ketahuilah bahawa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada siapa? Kepada orang yang memang tidak dapat join ataupun turut serta dalam medan perang. Ada pengecualian lah. Kalau tanya kita agak-agaknya macam mana, kita pilih ya untuk pergi ke ya untuk tak pergi. Kok boleh ejah, nah tak apalah, you pergi dululah, kamu pergi dulu, aku menyusul. Menyusul, tunggu penyusul tak sampai. Baik. Itu ayat 91. Kan? Ada penggolongan munafik. Ada penggolongan munafik, mereka biasalah cari alasan supaya tak dapat pergi. Kan? Mereka tak dapat pergi ke medan perang dan berusaha untuk tidak dapatkan kuda tunggangan. Sedangkan mereka tadi itu, mereka mampu, mereka kaya. Boleh beli pun kuda tunggangan. Pelbagai alasan yang diberikan, dan itulah dia golongan munafik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, adakah kamu redha, kamu suka, kamu puas dengan kehidupan kamu di dunia ini sebagai ganti kepada kehidupan akhirat, padahal nikmat di akhirat itu kekal abadilah. Dan orang Arab pada masa itu, tuan-tuan, mereka memandang Empire Byzantine ini sebagai suatu kuasa yang besar dan kuat. Rom Timur, penakluk. Kan? Rom Timur adalah penakluk, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga wajah al-mu'adziruna min al-a'rab, dan datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzirun, orang yang uzur ni min al-a'rab, daripada Arab Badui. Orang yang mengemukakan keuzuran itu orang Arab Badui, liyu'zana allazina kadzabullaha wa rasulah, agar diberi izin kepada mereka untuk qa'ada, duduk, untuk tidak berjihad, sedangkan orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk diam, diri saja. Kan, golongan yang munafik ini duduk diam saja. Ibarat kata ginilah, kan, bila Nabi titah perintah, okey, jom kamu kena keluar berperang belaka, siap siaga ke kapal perang, maka golongan munafik duduk diam. Begitulah ibaratnya, kan. Jadi kalau boleh, mereka duduk diam mana nak melepaskan diri daripada perintah tadi. Ataupun juga yang baru kita baca tadi, mereka yang kaya, kan, mereka juga berusaha cari alasan. Tak jumpa kuda lah, tak dapat lah kuda ni, maka bila tak dapat kuda untuk dibawa, dan kami tak dapat pergilah. Ibarat kata macam itulah. Baik, jadi mereka duduk berdiam diri. Sayusibul lazina kafaru minhum azabun alim, dan kelak timpa azabun alim, azab yang pedih. Baik, namun segala usaha yang dilakukan oleh golongan ataupun puak-puak munafik ini tidak menjadikan umat Islam allazina amanu ni rasa takut, rasa gentar untuk berhadapan dengan musuh Islam yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih hebat daripada mereka. Okey. Kemudian umat Islam pun bertolaklah. Umat Islam pun bertolaklah ke Tabuk pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah, dan mereka menghadapi pelbagai kesukaran. Seperti jarak perjalanan yang jauh dan mencabar. Kalau tuan-tuan sendiri pun ada pengalaman, ini padang pasir. Ini padang pasir. Kalau dulu orang naik kereta api dari mana? Dari Tumpat, Kelantan ke Kuala Lumpur, berapa jam? Express dari Kota Baru ke Kuala Lumpur melalui Pantai Timur. Kan, contohlah. Masa tu belum ada lagi jalan Rumusan Kuala Lipis. Tak di jalan dah ada, cuma tak dibuka kepada awam, kan. Baik, jadi
Ataupun juga bila kita baca kisah bagaimana tokoh-tokoh pejuang Islam dan juga pejuang kemerdekaan, kan, daripada Batu Pahat datang Kuala Lumpur, bukan ada jalan yang besar yang lebar macam kita ni tak, kan. Gigihnya mereka, tokoh-tokoh yang di sepanjang zaman, tak kira lah cara mereka berjuang. Yang penting ialah kita nampak hebat dan gigihnya mereka itu. Baik, jarak perjalanan yang jauh dan mencabar, tempoh perjalanan yang agak lama, cuaca yang panas melampau. Baik, ini contoh yang dirakamkan. Okey, Imam Qatadah ada menyebutkan perihal umat berangkat menuju Tabuk. Kaum muslimin berangkat menuju Tabuk dalam keadaan cuaca yang amat panas. Kita di Malaysia 38, mungkin ada 40. Kalau di Amerika Syarikat saya tengok baru 45. Di India pun ada, kan? Betapa panasnya. Dan saya dimaklumkanlah ada tayar kereta yang mencair di Amerika Syarikat disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Baik, ini pun samalah lebih kurang. Kalau tuan-tuan pergi ke Timur Tengah, contoh ataupun kawasan hemisfera utara ke selatan kepada musim panas, tuan-tuan akan dapat rasa bahan kepanasan. Dan yang kita di Malaysia ni tidak alami. Jadi umat Islam berangkat menuju Tabuk dalam keadaan cuaca yang amat panas, dan begini nak Allah Subhanahu Wa Taala nak yang sebenar, nak bangun pagi redah, kan, kesejukan malam, kedinginan pagi untuk ke masjid, ke surau. Bukan jauh pun. Baik, mereka telah mencurahkan segala tenaga, bahkan sejarah menceritakan bahawa 2 orang kena kongsi sebiji kurma. Bayangkan, kan, 2 orang kena share 1 biji kurma ni untuk nak alas perut daripada lapar. Bayangkan tak? Kalau kita hari ni alas sebiji kurma ataupun separuh je, mana boleh tahan lapar? Kita kena ingat, tuan-tuan. Kan, zaman tersebut melalui dengan cuaca yang panas, dengan padang pasir dan sebagainya, memang begitulah dia ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Baik, kita tengok seketikalah yang ni. Okey, perang Tabuk, Wadi Al-Qura di Hijaz dengan Syam, berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah, turut dinamakan sebagai peperangan Usrah kerana peperangan ini berlaku pada waktu panas dan susah. Usrah bukan usrah keluarga dah. Ini ain, kan, inna ma'al yusri yusra. Kan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Usrah dengan ain, bukan dengan alif. Kalau hamzah keluarga tu alif, kan, ni ain, usrah. Peperangan Usrah ialah peperangan yang susah sebab berlaku pada waktu yang panas dan menyusahkanlah. Baik, ini dia punya kronologi yang kita pun dah bincang tadi. Yang pertama, Raja Rom Hercules tak puas hati, bimbang dengan kemajuan Madinah ni. Jadi dia nak hapus berniat untuk nak menghapuskan Madinah. Kan, bukannya kerajaan pada masa itu sekeliling Hijaz ataupun Madinah tadi itu mentadbir cara dia. Tak, kan, masing-masing ada perasaan iri hati, kan, ataupun perasaan yang jahat lah. Kemudian Hercules kumpulkan dia punya bala tentera yang ramai di Syam, termasuklah beberapa kabilah ni, Lahom, Juzam, Amilah, Ghassan dan sebagainya, untuk menyerang Madinah. Baik, jadi perancangan tadi sampai kepada Nabi, dan Nabi bertindak kumpulkan tentera seramai 30,000 pejuang dan 10 ekor kuda. 10 ekor kuda. Jadi ada sebahagian cerita lah. Cerita ni dia kata kalau 10 ni maknanya seekor kuda 3 orang naik. Naik itu
tidaklah kata naik yang saya katakan tadilah. Tidaklah kata seekor kuda 3 orang naik, kan ada yang berjalan dan menunggang. Kan? Jadi kalau kita nampak bahawa dengan 30,000 mereka tidak akan, mana dengan 10,000 ekor kuda ni okey berjalan serentak, tak, ada stages, kan? Ada stages lah. Yang keempat ialah tentera Rom ataupun Byzantine ambil keputusan untuk patah balik. Setelah timbul rasa gerun dengan kemarahan dan kesungguhan tentera Islam. Biasalah dua pihak ni dia akan pasang spy, kan, berapa ramai, sebelah sana, kan, ramai ke tidak, contoh. Dan Nabi SAW bermukim di Tabuk selama 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya maupun peperangan daripada musuh. Dan peperangan ini merupakan peperangan terakhir Nabi SAW. Baik. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil daripada perang Tabuk ini. Pertama, Islam bukan pencetus kepada api peperangan. Mungkin bila kita dengar tadi itu, okey, Allah wahyukan kepada pergi perang. Contohlah, kan, jom pergi perang. Jadi jom pergi perang tadi itu, okey, gendang perang dah dipalu. Rupa-rupanya bukan umat Islam yang memulakan peperangan. Nabi SAW mengetahui bahawa pihak musuh Islam, pihak kerajaan ataupun empire Byzantine tadi itu bersiap siaga untuk nak menyerang Madinah. Itu sebab Nabi siapkan askar dan bala tentera, jom kita pergi ke Tabuk. Baik, yang kedua ialah peranan imam dalam membakar ataupun memberikan keazaman. Kan? Okay. Yang pertama tadi, perang yang berlaku untuk mempertahankan negara Islam. Yang kedua ialah peranan imam dalam berikan semangat dan motivasi jihad. Kesanggupan sahabat untuk lawan tentera Rom sangat ramai. Biasalah, itu sebab pentingnya kita ni ada keyakinan, kan, di akhirat. Sebagaimana golongan syuhada dan juga perang semangat juang yang tinggi kerana mereka penuh yakin akan kehidupan di akhirat sana. Tak nampak dah dunia ni ibarat kata kecil tak, celup air jari ataupun hujung jari dalam besin tu pun dah lekat tu pun. Itulah ilmu dan itulah dunia. Bandingkan. Dan yang ketiganya ialah pengorbanan diri dan harta untuk kelangsungan Islam. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan infakkan seluruh harta dia. Bayangkan tuan-tuan, kita belum tentu lagi. Tak, kita belum tentu lagi nak infakkan separuh daripada gaji kita. Contohlah, habis aku nak makan apa? Sebab kita banyak benda yang berbentuk kebendaan. Baik, yang keempatnya ialah muhasabah diri dan kerelaan dalam menerima hukuman. Ada kisah juga 3 sahabat yang rela dihukum sebab mereka tidak keluar berperang keuzuran yang dibenarkan. Baik. Jadi perang Tabuk ini juga tuan-tuan, sebenarnya inilah dia. Bila kita biasanya sebahagian masyarakat kita ni bernasyid ataupun mengalungkan nasyid. Tala'al badru alaina min sanayatil wada'. Tak. Jadi bila dicari-cari di manakah sanaya al-wada', Bukit Wadak ini, kan? Bukit Wadak ni di mana? Jadi Bukit Wadak ni di mana? Ada beberapa pengkaji lah. Saya baca tulisan misalnya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob dah meninggal dalam setahun 2 yang lepas dalam musim COVID baru ni. Bukan COVID lah. Jadi dalam musim COVID, dia menyebutkan dalam satu tulisan dia dalam buku ni bahawa Sanayatul Wada', Bukit Wadak ini terletak di sejarah yang betul. Kita akan dapati bahawa nasyid tadi itu dilantunkan ataupun dikumandangkan oleh siapa? Warga Madinah yang menyambut kepulangan
rombongan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk. Sebab apa? Sebab mereka lalu kan tolak al-badu alaina min sanayatil wada, daripada celah-celah Bukit Wadak. Dan daripada Bukit Wadak artinya bukit ini berada di utara. Kan? Bukit ini berada di utara. Jadi kalau dalam konteks hijratul Rasul dari Mekah ke Madinah, Nabi dari selatan ke utara, dan Madinah ini berada di utara daripada Mekah. Dan Tabuk pula, Tabuk berada di utara, kan? Tabuk berada di bahagian utara kota Madinah. Kan? Bagaimana kita tunjukkan dalam peta tadi. Ini Madinah, kan? Walaupun tidaklah kata exactly utara, kan? Tapi nak ceritanya di sini barat laut, kan? Bahagian utara. Di bahagian utara, bukannya di bahagian selatan menuju ke Mekah. Tak. Jadi atas dasar inilah nasyid yang dikumandangkan tadi menunjukkan ataupun dapat difahami bahawa sebagai sambutan ketibaan delegasi perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Kan? Baik. Sebelum dan pahala orang yang berjihad fi sabilillah ini cukup besar. Ini kita maklumlah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Adiyat. Kita baca ayat pertama, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Baik, dan demi kuda perang yang tangkas. Demi nafasnya. Kan, wal adiyati dhabha, demi kuda perang. Dan juga ada disebutkan daripada Tamim Ad-Dari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, manir tabata farasan fi sabilillah, siapa yang berjihad menggunakan kuda, kemudian summa alaja ala fahu biyadih, kemudian dia pun pukullah, cambuk ni kan, pukullah kuda tadi tu supaya kuda tu berlari. Pukul, kalau dulu orang pukul dengan macam cemeti tak kan, pukul dengan tangan, maka kana lahu bikulli habbatin hasanah, setiap langkah itu dikira sebagai kebaikan. Artinya kalau orang yang menuju kepada medan perang dan jalan-jalan tapak-tapak tadi semuanya adalah menuju kepada hasanah, menuju ataupun membawa ganjaran pahala. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada siapa yang menyumbangkan kuda untuk berjihad berdasarkan kepada iman kepada Allah dan meyakini akan janjinya, kemudian dia bagi makan sehingga kenyang dan akhirnya kencing, kan, mengeluarkan kotoran, maka setiap kencing dan kotoran yang setiap kencing tadi itu, mana air kencing tadi juga dikira sebagai kebaikan di hari akhirat. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari. Sehingga kan, nampak tak, bagi orang bagi makan kepada pejuang fi sabilillah ni, kan, walaupun hari ni ada ke tak ada kan. Mungkin kalau kita tengok dalam konteks dia Palestin ke ataupun di mana tempat yang berusaha untuk nak menegakkan keadilan Islam, kan. Jadi kita bagi bantuan di sana, artinya kalau dalam bahasa mudah kita kata mereka berak kencing pun, kan, sehingga kita bagi mereka makan kotoran tadi. Setiap kencing dan kotoran, kotoran ni kalau bahasa kita apa dia, najis lah, kan, ataupun yang straightforwardnya tahi, kan, juga sebagai kebaikan. Artinya dia punya produk tadi tu adalah nilai kebaikan kepada orang yang mendermakan hartanya untuk fi sabilillah, untuk fi sabilillah. Jadi begitulah. Dan juga ada disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani, Abu Darda juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW ada bersabda, perang selama sebulan lebih baik daripada puasa setahun.
Siapa yang mati fi sabilillah, dia akan aman daripada bencana terbesar hari kiamat. Allah akan lapangkan rezekinya, masukkan dalam syurga dan pahalanya terus mengalir. Apa dia? Perang selama sebulan lebih baik daripada puasa setahun. Sebab apa? Dari sudut dan sebagainya, itu lebih tinggi lagi. Dan juga antara puasa ni sebagai ibadah yang bersifat individu berbanding dengan perang kan yang bersifat jama'i. Tak, perang mana boleh seorang-seorang, perang secara berkumpulan kan, dan mesti aku patuh taat kepada ketua kan, lebih lagi. Jadi antara ibadah secara jama'i, perang ni dengan ibadah secara fardi ataupun secara individu. Baik, jadi Allah akan lapangkan rezeki dia, masukkan dalam syurga dan pahalanya akan terus mengalir. Dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Dia kata, aku mendengar Rasulullah ada bersabda, perumpamaan bagi orang yang berjihad fi sabilillah ini ibarat orang yang puasa dan solat. Allah sediakan bagi orang yang jihad fi sabilillah ini, puasa dan solat, dan Allah sediakan bagi orang yang jihad fi sabilillah syurga atau memenangkannya. Kalau menang, biasalah dapat ghanimah, harta rampasan perang. Kan? Jangan bergaduh, bagi elok-elok tak. Baik, satu untuk aku, satu untuk engkau. Kan menyediakan bagi orang yang jihad fi sabilillah atau memenangkannya dan kembali selamat dan mendapat ghanimah. Kan, mendapat ghanimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man mata walam yauz, siapa yang mati dan dia belum pernah berjuang. Siapa yang mati dan dia belum pernah berjuang, walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati sedangkan dia belum pernah berjuang dan belum pernah terlintas dalam hatinya akan jihad, nifaq dalam keadaan munafik. Ini berat. Habis macam mana Ustaz, saya nak berperang macam mana? Bukan ada macam zaman dulu. Kan berperang ini, berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan musuh yang nyata dan musuh yang tak nyata. Kan? Dan juga termasuklah juga bab infak ni. Sekurang-kurangnya kita dah ada nawaitu kan untuk nak berjihad fi sabilillah kan dengan cara dan usaha yang kita rasakan, itulah yang aku mampu. Hari ini paling tidaknya selain daripada niat, paling tidaknya apa? Bagilah sumbangan wang ringgit lah kan, sumbangan infak sedikit sebanyak, dan juga kata-kata semangat dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka yang sentiasa berjuang untuk tegakkan kalimah Allah di mana sahaja akan dapat rasa termotivasi oleh kata-kata semangat umat Islam yang lain dan juga doa. Itu saja tak. Oleh kerana mungkin saya ni ada masalah lah kan, nak pergi berjihad ke kan, dan seumpamanya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada dan sebagai kesimpulan lah. Sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, tegasnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam suatu perkara yang sebenarnya kita mampu buat. Walaupun mungkin kita rasa tak mampulah nak berjihad, tak, kita mampu. Dan bayangkan kehebatan iman golongan yang terawal, para sahabat umpamanya. Dan kita baca sirah kan di sepanjang perjalanan sejarah, kalau tidak ada manusia-manusia yang kental kuat jiwanya kan, Islam tak akan sampai ke serata dunia. Ada enjoy menikmati kemewahan,
kesenangan dunia, tak apalah mereka buat amal ibadat dari rumah, pergi masjid dan sebagainya, kan? Jadi pergi pagi balik petang, hanya itu sahaja. Islam tidak akan sampai ke seluruh dunia. Sebab apa? Sebab adanya manusia-manusia yang sanggup, kan, berhadapan dengan susah payah, kan, kehilangan nyawa dan sebagainya untuk menyampaikan mesej Islam, kerana mereka yakin bahawa kehidupan dunia sifatnya sementara dan yang kekal abadi adalah akhirat nanti. Mereka yakin begitu, kan? Dan antara saya itulah, kan, Islam dapat memenangi banyak siri jihad ataupun peperangan dengan musuh-musuh Islam. Jadi yang penting ialah adanya keteguhan dan keyakinan daripada Allah, daripada umat Islam, supaya mendapat bantuan daripada. Saya kira sekadar itulah pada malam ini. Mudah-mudahan dia apa yang dibincangkan sedikit sebanyak pada malam ini dapat menyuntik semangat kita lah untuk berjuang, kan. Kalau tidak pun janganlah kata lalu tabung, okay, kita senyum saja pada tabung, senyum itu sedekah, tapi sekurang-kurangnya bolehlah untuk kita infakkan sedikit daripada harta kita bagi melaksanakan tuntutan amal ma'ruf nahi munkar dan juga menyampaikan mesej Islam ke seluruh dunia. Jadi seperti biasalah, siapa-siapa yang nak menyumbang, yang nak infak atas dasar fi sabilillah ini, bolehlah menyalurkan sumbangan anda, zakat anda, infak anda dan sebagainya kepada akaun Bank Islam Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya sudahi. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatian dan yang akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.